Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live di sini je lah. Pakai phone je akhirnya. I don't know what happened to the computer. So nampaknya saya kena pakai handphone. Live daripada sini je yang lebih nampaknya selamat. So terima kasih. Pukul 12 malam, pukul 11 lebih dah ni. So akhirnya kena live daripada sini. Ni baru nampak clear. So I think I don't believe this is a setting. Saya tak percaya ini adalah setting. Saya tak faham apa yang menyebabkan dia jadi macam tu. Because for the past few days dia okay. Dia mula daripada semalam ni. Ini pakai direct daripada handphone. So I don't know what seems to be the problem pada malam ini. So saya harap anda tetap share jugalah. Last kalau tak jadi, ini jadilah. Alamak. Saya kena share manual sekarang. Live streaming dekat Facebook dah tak boleh dah. YouTube Facebook, YouTube dah tak jadi. So tak boleh nak buat benda ni. So saya kena delete apa yang patut. Terima kasih. Salam informasi Divesh Bob. Thank you for being patient with me. I'm really sorry for causing all this problem. Yang jadi macam ni. I don't know what happened. I don't know what really happened and what's going on. To be honest, I'm clueless as you guys. Cuba ping server atau DNS. Nanti saya buatkan. Saya tak sempat nak buat sekarang. Apa CMD dekat CMD kan, nanti lah saya okay. Sekarang ni baru nampak okey sikit. Terima kasih kerana ni. Teruskan share dulu. Saya tak, ini sebab guna phone direct, jadi dia better sikit lah berbanding dengan sebelum ni. Kalau non phone direct, itu yang akan jadi isu. So mohon maaf kepada kawan-kawan kalau saya share banyak kali dalam anda punya Facebook ke apa kan. Dia jadi macam tu. So this is supposedly to be better setting than before. 486. Jadi yang disebabkan keadaan macam ni, kita kenalah share secara manual pula. So terpaksa lah kita buat share secara manual. Kita sendiri kena buat kerja ni. So thank you for being here with us. Sekarang dah dengar, okay, to the point lah. Nanti hang pula. Ahmad tak boleh to the point. Kalau saya to the point, dia hang, lagi saya sakit hati. So kita kena biarkan dulu running sekejap, and then lepas tu baru kita go to the point. Kalau kita go to the point, dia jadi macam tadi. Long clear. Hulu Selangor, okay, good. Better dah sekarang. Sorry lah menyusahkan anda semua dalam keadaan sekarang ini. Saya nak show a few things sebenarnya tadi berkenaan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ada lebih kurang nama-nama yang telah dipecat, nama-nama yang sedang dalam proses pemecatan dan sebagainya. Jadi benda-benda tu yang kita nak tunjuk tapi tak sempat pula. Sebelum tu saya nak bagi tahu yang Azmin dah memberi dia punya urutan tadi bagi negeri yang tidak memberi kerjasama kepada PKPB ni berkemungkinan akan disaman oleh industri, dia kata. Untuk makluman Azmin, itu hak industri kalau dia nak saman, terpulang kepada dia lah untuk dia nak gantung negeri dan terpulang kepada keadaan tersebut. Tapi saya percaya sebenarnya dia ada defense kalau sekiranya industri nak saman pun. Dan kalau industri itu nak saman negeri, memang akan menyusahkan negeri tersebut lah. So benda tu akan memberikan impak yang paling besar kepada industri tersebut. Kalau dia berani nak saman lah. Tetapi sebenarnya ugutan yang dilakukan oleh Azmin itu tidak lain tidak bukan menunjukkan bahawa kerajaan federal sekarang ini tidak mendapat sokongan malah daripada kerajaan negeri yang bukan okey, kita tolak Penang, kita tolak Negeri Sembilan, kita tolak Penang, Negeri Sembilan, Negeri Selangor, itu negeri pembangkang. Tapi negeri yang tak pembangkang, Kedah kita tolak lah kan. Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, dia 4 lagi itu adalah negeri-negeri yang mana dia memang sekarang ini berada di dalam kerajaan
kerajaan pengkhianat nasional ni sendiri kalau kita tengok. Dan saya percaya sebenarnya, macam contohnya Sarawak lah, kita ambil Sarawak. Saya pelik dengan pemimpin-pemimpin Sarawak ni. Ni nak, sebab apa nak kuasa lah ni? Sebab nak kuasa je Sarawak Sarawakian tu dah pergi ke mana? Bukan Sarawak Sarawakian. Apa orang kata, Parti Ulun Melaya tu dah tak ada lah. Semua kerana nak jawatan je. Semua kerana nak jadi menteri, akhirnya jadi macam ni. Saya pelik, sebab apa saya pelik? GPS punya pemimpin duduk di dalam kerajaan Perikatan Pengkhianat Nasional sekarang ini. Dia duduk di dalam kerajaan itu. So kalau dia duduk dalam kerajaan itu, dia orang tak berunding ke sesama dia orang? Dia tak ada meeting ke? Dia tak ada WhatsApp group ke? Dia orang tak ada satu ni ke, satu perbincangan ke di antara mereka lah. Kita tak payah di antara di antara pembangkang dengan kerajaan tak payah. Tetapi di antara pegawai menteri-menteri yang 72 orang ni sendiri, apa dia orang dah buat sekarang ni? Keadaan dia orang sekarang ni apa benda yang dia orang dah buat. Itu yang saya pelik kepada Azmi ni. Konon-kononnya dia kata dia telah mendapat support apa, on the grassroots, daripada state yang bukan melawan dia, state yang sekarang ini bersama dengan dia sendiri pun duk tolak dia punya keputusan, tolak keputusan dia. Tapi dia tak nampak ini muka orang yang tak malu. Dia sama juga pengkhianat geng-geng dia ni. Muka-muka tak malu lah. Kan? Hari ni dah keluar list mereka-mereka yang dibuang, mereka yang dipecat, mereka yang digantung. Dan kita nak bagi tahu, dan ini kita bagi tahu kepada pimpinan pusat lah, bahawa yes, kita setuju list ini belum lagi habis. Ini baru list pertama. Kan? Baru list pertama. Tapi saya nak bagi tahu kepada lembaga disiplin, there are more coming. And you kena ambil tindakan. Jangan risau. Kita kena buang pengkhianat ni. Kita kena buang orang-orang yang menyebabkan kerosakan negara ni. Bukti kerosakan negara itu ada pada mana? Tu Azmin tu. Tu Muhyiddin tu. Tu Adham Baba tu. Kan? Menteri. Tahu tak? Saya nak tunjuk tak boleh. Tapi kita nak bagi tahulah. Tahukah anda bahawa sekarang ni SPRM sedang masuk kerana ada satu skandal tentang test kit bernilai 30 juta. Dia test kit PPE dan sebagainya melibatkan seorang yang dinamakan Dipak. Siapa yang ikut follow video saya sebelum ni, dia tahu siapa itu Dipak. Dipak ni orang suruhan Rosmah dulu. Ini businessman. Tetapi terdapat satu skandal di mana skandal itu melibatkan apa tahu? Melibatkan test kit itu bermasalah. 30 juta kos bermasalah. Baru sekejap take over. 2 bulan, 3 bulan baru take over. Dah ada skandal. Baru 3 bulan take over, dah ada skandal. Ini kerajaan tepuk atap lah ni. Kerajaan pintu belakang. Inilah dia kerajaan pintu belakang. Yang disokong oleh si Kitol, yang disokong oleh pengkhianat-pengkhianat, yang disokong oleh Walaon Macai. Masjid tutup. Tempat arak, tempat judi buka tu. Kau nak jawab apa? Nak jawab apa? Bukan saya nak suruh buka masjid, tak. Saya setuju tutup masjid tu. Tapi kalau masjid tutup, tempat arak, tempat judi, mall semua tutup. Kenapa nak kena buka? Kita tak boleh nak bersabar ke dalam keadaan ekonomi? Saya dah cakap hari tu. Bagilah masa, bagi kelonggaran, bagi keadaan macam mana. Bagi masa, bagi keadaan, bagi kelonggaran. Kita tengok kes yang berlaku. Berapa banyak kes berlaku? Semalam 100 lebih kes. Kalau kita tengok hari ini, 71 pulih, 55 kes baru hari ini. 55 kes baru hari ini. 55 mesti 2 angka. Kalau kita guna gandaan, 55 kali 55 berapa? Okey, tak payah gandaan lah, kali 2. 55 kali 2 berapa? 100 lebih. Itu 52 tu, considering 55 mereka ni jumpa seorang je dalam hidup mereka. Dia jumpa seorang. Macam mana pula kalau mereka ni berjumpa lebih daripada seorang? Dia mesti ada isteri, dia mesti ada anak, dia mesti ada beradik, dia mesti ada kawan, dia mesti, benda-benda macam tu yang menyebabkan dia naik, makin naik. Pas kadang MCA. Kan? Itulah dia. Memang pun. Pas kadang MCA sekarang ni, yang mana kononnya dulu menentang hudud, sekarang dia lantik Menteri Perpaduan. Masjid dia tutup, Magnum dia buka. Magnum hari ni apa? Senin lah, Rabu ni buka lah.
Tapi Magnum dah buat kenyataan, dia nak tutup sehingga 12 bulan. Yalah, lepas kena pressure, terpaksa kerajaan bagi arahan. Kalau tak, memang dia kena maki berbakul-bakul oleh rakyat. Yalah, kita pelik. Masjid kau tutup, tetapi tempat judi kau buka. Kerajaan Islam apa ni? Kan? Kerajaan Islam apa macam ni? Yang kita nak bawa ni kerajaan Islam apa? Bismillah. Kan? Saya nak bagi tahu skandal yang sedang berlaku sekarang ni, 30 juta untuk buat test kit. Baru 3 bulan jadi kerajaan. Ini sebenarnya dia orang nak jadi kerajaan. Kronism, projek, pangkat, kedudukan, pengurusi JLC. Itu sebab dia orang nak jadi kerajaan. Ditakdirkan Allah SWT, Allah SWT bagi COVID ni. Tuhan bagi COVID dekat kita. Kalau tak kerana COVID, kalau tak ada kerana ekonomi, habis dia kena sakau ni. Sebab itulah Azmi nak suruh buka ekonomi. Yang suruh buka ekonomi ni bukannya KKM. Yang suruh buka ekonomi ni bukan MKN. Yang suruh buka ekonomi ni bukan data daripada statistik. Yang suruh buka ekonomi, kroni-kroni. Dok bising sekarang ni. Bisnes dia orang tak jalan. Oh, kononnya dia bagi alasan sebab ekonomi. Saya nak bagi tahu, ekonomi mati, kita boleh revive. Orang mati, kita tak boleh revive. Ekonomi mati, kita ada formula macam mana nak hidupkan balik ekonomi. Orang mati, kita sampai sekarang tak jumpa lagi formula nak hidupkan orang yang dah mati. Kita merisikokan nyawa orang. Untuk apa? Kepentingan duit kita. Kepentingan poket kita. Ya, 2.7 bilion kita hilang satu hari. Betul. Tetapi adakah 2.7 bilion itu sama dengan satu nyawa? Satu nyawa tak boleh dibeli dengan 2.7 bilion itu. 2.7 bilion itu tak cukup untuk nak beli satu nyawa tu. Tak cukup untuk beli seluruh harta dekat dunia tu. Tak boleh ganti satu nyawa. Kan, kalau kita tengok 7 kes import. 28 orang sekarang ni dekat dalam ICU. Kawan saya dia yang kena COVID. Ada seorang kawan saya dia kena COVID. Alhamdulillah dia dalam recovering stage sekarang ni. Tadi dia WhatsApp, dalam WhatsApp group kita orang, dia kata, engkau orang tak nak kena COVID ni. Engkau orang tak nak kena. Tak sanggup engkau orang kena. Kau orang lebih suka lagi. Lebih baik kita duduk rumah ni, duduk baring tengok siling, tengok TV, dapat makan, daripada engkau kena COVID, kau tengok siling, kau muka tengok nurse pun dapat nampak mata je. Tak sanggup kita nak menghadapi situasi keadaan. Dalam keadaan makan pun dia kata tak menentu, muntah, kan, berak, cirit-birit, sakit, demam, hidup tak selesa. Lebih senang kita kata, alamak, teruklah duduk kat rumah ni bosan lah, boring lah. Kau percayalah, bosan, boring kau duduk di rumah ni 100 kali lebih baik daripada kau duduk ke hospital sebab kena COVID. Kerajaan boleh pula bagi kat sekarang ni supaya buka negara untuk kita apa? Untuk rakyat. Mana ada untuk Zaprol kata apa? Kita buka ni sebab kita nak untuk kebajikan pekerja, bukan untuk syarikat. Bangang ke apa? Menteri macam ni. Nak bangang ke apa menteri macam ni? Kalau tak ada syarikat, macam mana ada pekerja? Engkau buka company ni bukannya untuk pekerja, sebenarnya untuk syarikat. So apa saya kata demikian? Essential. Itu kita faham. Essential, kilang essential yang buat perubatan, yang buat makanan, packing sebagainya, itu kita faham. Tapi non-essential, kenapa nak kena buka? Sebenarnya hakikat yang berlaku kerajaan sekarang ini tak ada duit dah. Mana dulu kerajaan yang korang bangga-banggakan dengan 250 bilion tu, yang bagi bantuan 250 bilion tu, 250 bilion tu dah tak cukup. Mana ada 250 bilion? Kerajaan bagi cash 20 bilion je. Kerajaan tak ada duit. Bila PH dulu berjimat cermat, kata PH kerajaan tak ada duit, korang tak percaya. Sekarang ini sampai terpaksa buka. Korang bayangkan tadi ada video tular. Barisan panjang untuk apa? Dekat pajak gadai. Untuk jual pajak gadai barang. Duit dah tak ada. Sebab nak pajak gadai. Lepas itu bila menteri ada seorang mabuk pergi langgar polis, mabuk langgar polis. Menteri dulu kalau zaman PH, kena maki. Menteri pengangkutan, kena maki. Menteri pengangkutan kata apa? Kita akan ambil tindakan tegas. 20 tahun kita penjara, 20 tahun kita. Bila menteri sekarang ini MCA kata, kalau dia mabuk suruh dia pakai Grab. Mana walaun?
Mana PAS? Mana orang UMNO? Mana pejuang-pejuang mana? Pejuang-pejuang Melayu, pejuang-pejuang Islam di mana? Bagaimana dia orang sekarang ni? Semua senyap. Sebab apa? Sebab dah dapat ghanimah, dah dapat jawatan, dah dapat pangkat, dah dapat kedudukan. Kan? Tapi yang dapat kedudukan bos-bos lah, PM-PM, menteri-menteri lah, MP-MP lah dapat. Yang walaon macam-macam ni semua duk merempat lagi. Masih harap bantuan kerajaan. Haji Hadi gaji 80,000 tu menteri. Walaon macam-macam duk kat bawah lagi mengharapkan bantuan kerajaan yang entah datang entah tidak. Sampai pun centah dah dibagi-bagi dah. Daripada RM100 jadi RM30. Mana dia orang-orang tu yang konon-kononnya berjuang untuk rakyat kat mana pada hari ini, 2-3 minggu ni? Mana dia pejuang Islam dia? Mana dia pejuang Melayu dia? 95% dia kata kabinet adalah Melayu Islam. Yang kena langgar tu polis Melayu. Yang buat kenyataan, Cina tu buat kenyataan. Menteri Pengangkutan tu Cina buat kenyataan. Kalau mabuk, gunalah e-hailing. Senyap, diam, tak ada siapa cakap apa-apa daripada orang Melayu PAS UMNO ni. Mana pejuang-pejuang PAS UMNO ni? Mana Allahu Akbar dulu? Mana yang buat demo dekat Padang tu? Mana sekarang ni? Semua senyap sekarang ni, tak ada cakap apa-apa. Yang bercakap tu Cina tau. MCA, Malaysian Chinese Association. DAP dulu bukan parti Cina. DAP tu kebetulan dia punya menteri tu Cina. Yang ni memang parti Cina. Kenapa kau tak hentam? Sebab apa? Dah dapat jawatan, dah dapat ghanimah, dah dapat pangkat, dah dapat kedudukan, gaji dah 80,000. Maka sebab itu dah tak payah lagi dah nak cakap benda-benda tu semua. Kita dah faham. Konon-kononnya berjuang untuk Islam, berjuang untuk Islam. Islam kau orang tu kat dalam apa? Kat dalam poket. Kat dalam engkau punya Velfire, engkau punya Audi, engkau punya Mercedes S-Class yang ada driver rumah banglo, bini 2, 3, 4. Macam kita tak tahu. Itu engkau punya Islam. Itu slogan je, produk nak jual je. Tak ada benda selain daripada tu, produk nak jual. Faham tak? Itu saya kata, dari itu saya cakap, produk nak jual tu apa? Produk nak jual dia agama, bangsa, dua tu je. Itu benda nak jual, kita nak jual senang. Ni Jekyll hari ni kan, Jekyll semalam berlaku. Maki kena baki berbakul-bakul Papa Gomo sebab membela Jekyll. Tiba-tiba keluar pula, Jekyll itu mama, Naza itu mama, malah Melayunya. Saya malah nak campur hal Jekyll tu lah. Bagi saya benda tu hal perkauman. Kalau engkau, Papa Gomo selama ni, dia duk main perkauman. Sekarang ni kenalah balik. Bila engkau start main perkauman, orang bantai perkauman, engkau tak boleh kata apa. Jekyll, konon-konon, saya tak tuduh Jekyll. Ini saya tak baca berita secara khusus. Konon-kononnya dia kutuk Melayu, dia kata. Pasal buka Jekyll dan sebagainya. Konon-kononnya. Lepas itu kena bantai. Lepas tu Papa Gomo bela. Kena bantai pula Papa Gomo. Lantak korang lah. Pergi mampus lah. Saya malah nak campur semua ni. Isu dia bila kita mula main perkauman, kita mula main agama, dia macam tu lah. Perkauman dengan agama ni is a very thin line. Kita tak tahu. Bila seorang itu katanya dia Melayu. Betul ke kau Melayu? Sebab Melayu ni yang betul-betul pure Melayu ni daripada belah mana? Daripada belah mana? Siapa yang boleh kata dia pure Melayu? Kan? Mungkin yang ada kajian mengatakan pure Melayu ni daripada Kelantan. Mungkin. Ada yang kata daripada Johor, belah Riau. Mungkin. Tapi bagi saya, dia bukan masalah Melayu, dia manusia. Dia isu sekarang ni kemanusiaan. Bangsa kita boleh pertikaikan. Agama orang itu pun kita boleh pertikaikan. Tetapi kemanusiaan kita tak boleh pertikaikan. Siapa boleh pertikai kita ni manusia? Adakah yang kata dekat sini, tak, saya ni sebenarnya sebahagian beruk, sebahagian manusia dan sebahagian ikan. Kita manusia. Memanusiakan manusia ini adalah satu kerja yang sangat susah. Memanusiakan manusia ni satu kerja yang sangat susah. Dia sekarang ini, dia nak jual produk dia, nak dapat keuntungan. Itu je, kan? Dia ambil satu produk. Okey, tonton, saya ada satu produk ni. Kalau tonton minum produk ini, insya-Allah siapa yang gemuk akan jadi kurus, siapa yang pendek akan jadi tinggi, dan sesiapa yang tua akan jadi muda, kan? Tolong minum, kalau minum produk ini, saya jamin benda itu akan berlaku pada anda. Tapi adakah dia percaya produk tu akan jadi macam tu? Tak penting. Yang penting sekarang ni, siapa yang beli, siapa yang order, dia dapat duit, dia pentingnya duit itu. Apa jadi pada produk itu, berkesan atau tidak, betul, dia kena pastikan jugalah supaya benda itu nanti orang akan sentiasa repeat order, kan? Betul, kita faham.
Tetapi objektif dia bukan nak bantu rakyat tu supaya bantu orang yang beli tu supaya dia jadi tinggi, supaya jadi kacak, supaya jadi kurus. Objektif dia adalah profit. Itu bisnes dan kita faham. Kita tak ada masalah dengan benda tu. Kita tak ada masalah dengan benda tu. Yang masalah kita adalah apa dia? Bila engkau bawa benda yang sama dalam politik. Engkau jual agama, engkau jual bangsa. Bangsa dan agama ni engkau jual untuk apa? Untuk apa? Kononnya kita hendaklah memperjuangkan nasib Melayu yang terpinggir. Nasib Melayu yang tersisih disebabkan oleh bangsa-bangsa lain yang menindas sekarang ini. Bangsa mana yang menindas? Yang jadi pemimpin Melayu. Yang jadi ketua-ketua mufti Melayu. Yang jadi raja-raja sultan-sultan Melayu. Yang menjaga orang Melayu tu Melayu. Siapa yang menindas? Yang jual tanah reserve tu siapa? Yang jual tanah reserve kepada bangsa lain tu siapa? Tanah reserve Melayu kepada bangsa lain tu siapa? Jadi kalau kita nak bercakap tentang Melayu ni, dia bukan Melayu sangat. Di belakang saya cerita hari tu kan. Depan ni dia cerita Melayu, dia cerita agama, Islam, sopan, kopiah apa semua. Dekat belakang bang cerita duit. Dekat belakang cerita duit bang. Berapa aku boleh dapat komisen aku berapa aku punya projek macam mana, jawatan aku ni aku tak dapat pun GLC, apa hal? Okey bagi bos stat ni bolehlah dapat dalam gaji 200,000 400,000 gaji dia, boleh lah. 400,000 okey pengurusi bos stat 400,000 pengurusi bos stat terus senyap. Hari tu bising sebab apa? Tak dapat jawatan. Bung Mohtar dekat Sabah marah tak ada jawatan, dapat jawatan. Bila dah bagi jawatan senyap. Yang bagi jawatan tu boleh pula ada duit. Tapi bila melibatkan rakyat, tak ada duit. Bila melibatkan rakyat, tak ada duit. Benda paling senang saya kata nak jual, produk agama, produk bangsa. Senang. Tuan-tuan dan puan-puan, ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Ustaz ada membawa Ustaz ada membawa satu air yang Ustaz telah bacakan dengan tahfiz 30 juzuk daripada pelajar-pelajar tahfiz anak yatim di Bosnia Herzegovina, yang mana mereka telah membaca sebanyak 7 malam Jumaat air ini. Memang mujarab dan mustajab. Satu botol Ustaz jual tak mahal, Ustaz jual dalam RM100 sahaja. Tuan-tuan, jual produk. Cuma produk yang itu bisnes. Yang produk yang ni apa? Nak jadi GLC, nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri, nak jadi menteri Doraemon, nak jadi menteri ni. Inilah produk dia jual. Apa objektif? Apa tujuan? Apa matlamat? Matlamat PAS ni nak memerintah sekarang ni apa? Bagi tahu saya. Apa matlamat PAS nak memerintah sekarang? Nak melaksanakan hudud. Mana hududnya? Sekarang ni COVID tak boleh hudud. Bang, pejabat tak tutup bang. Pejabat sekarang ni Taqiyuddin adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Hal ehwal undang-undang yang semua undang-undang, rang undang-undang semua akan melalui dia. Apa salahnya dia selitkan rang undang-undang hudud sekarang ni? Berani? Macam bila nak buat? UMNO-nya mana UMNO? Mana UMNO-nya? Mana Melayunya? Melayu tak payah cerita, UMNO tak payah cerita lah. 60 tahun dah memerintah, ceritanya sama je. Kita hendaklah membangkitkan semangat Melayu. Melayu hendaklah menuntunkan hak dia masing-masing. Hak apa? Hak apa yang kau nak tuntut? Engkau yang buang hak tu in the first place. Engkau yang buang hak itu in the first place. Itu saya kata. Bila buka negara sekarang ini tanda, petanda. Ini adalah signal bahawa negara kita sebenarnya apa? Sebenarnya tidak ada lagi wang negara kita ni untuk sustain negara kita for the next 3 tahun, 2 tahun menghadapi kegagalan ekonomi. Tahu tak Zafrul kata bila dia nak buat pembentangan ekonomi, pembentangan tentang plan. Kita akan membentangkan plan ni, tak ramai orang tahu plan ekonomi bagi menghadapi kegagalan ekonomi. Kita akan membentangkannya ujung bulan ini. Ini baru 5 hari bulan 5. Dia nak bentangkan 30 hari bulan 5. Sebulan. COVID dah berlaku 2 bulan lepas dah. Mana dia punya plan? Kenapa? Plan tu bagaimana? Kau buat apa selama ni? Kau makan gaji buta ni kenapa? Kau makan gaji buta ni kenapa? Mujahid. Kau makan gaji buta ni kenapa? Itu saya kata.
RU 355 PAS UMNO kan, mana cerita dia? Wah, mana? Kat mana perginya? Kat mana hilang. Ni sekarang ni bila dah ada ni jawatan pangkat ni, Sarawak for Sarawak Kian ni, mana dia? Sarawak First, mana Sarawak Firstnya? Menteri yang berada dekat dekat kabinet pun kayu. Sebab apa Sarawak punya saya kata menteri kayu? Yang kau tak pergi berbincang dengan Azwin dahulu, menentang, memastikan supaya negara tak dibuka. Kenapa? Yang kau pergi diam ni kenapa? Apa menyebabkan kau jadi demikian? Kesedihan kita dalam menghadapi situasi macam ini. Dia pula, Ismail Sabri semalam boleh kata, oh kita pasti bahawa tidak akan ada gelombang baru disebabkan oleh perkara ini. Gelombang baru? Tidak akan ada gelombang baru. Hari ini ada 55 kes baru. Kita ni tak buka lagi negara tau. Baru buka hari ni. Saya tak tahulah esok berapa pula. Dan benda ni dia akan manifest lebih kurang 1 minggu. Lebih kurang 1 minggu. Dia akan manifest, dia akan keluar lebih kurang 1 minggu. Saya takut dalam masa seminggu nanti, okey, ini saya punya konspirasi teori lah, betul atau tidak. Kenapa dia nak bagi juga buka negara sekarang ni? Bagi saya nak nampak macam ni lah. Sebenarnya dia tak nak kabinet itu berlangsung pada 18 hari bulan. Betul tak? Anda rasa macam mana? Saya rasa dia tak nak kabinet tu berlangsung 18 hari bulan. Okey, dia buka negara semalam, 4 hari bulan. 4 hari bulan, ialah dah pukul 12 lah, kira 5 hari bulan lah. Hari ni lah kira 4 hari bulan. Tapi dah pukul 12 ni kira semalam lah. Dia buka negara semalam. By 11 hari bulan, lebih kurang 11 hari bulan, akan meletup lah. Kes-kes akan banyak dan sebagainya. So disebabkan meletup, maka kita kena shut down negara. Disebabkan shut down negara, kita tidak boleh melaksanakan parlimen, sidang parlimen. So kita kena tunda sidang parlimen sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana sekarang ini negara dalam menghadapi krisis yang lebih teruk. Krisis yang lebih teruk daripada yang sebelum-sebelum ini. Oh, hebat. Hilanglah semua. Sorry. Habis. So, ini konspirasi teori saya. Saya tak kata, saya tak tuduh. Tapi, ada tak kemungkinan benda itu berlaku? Sebab sekarang ini, kita kena faham, UMNO duk menuntut supaya diadakan, apa dipanggil, snap election. Pilihan raya. Terutama di Johor. Dia orang tak boleh, bukan tak boleh. Boleh. Kalau Johor nak buat pilihan raya, boleh. Tetapi kos dia terlalu tinggi. Kos dia terlalu tinggi untuk nak buat pilihan raya negeri. Sarawak dah buat dah. So, berkemungkinan dia nak minta buat snap election pada lebih kurang selepas Raya Haji. Raya Haji tu, ini ada ura-ura lah. Betul tidak, kita tak tahulah. Ada ura-ura nak buat snap election selepas Raya Haji. Lepas itu, snap election itu disekalikan dengan pilihan raya negeri Sarawak. Paling awal pun dalam tahun depan, mungkin awal tahun depan. Kita tak pasti. Tapi snap election tu apa tujuan dia sebenarnya? Sebab itu adalah permintaan daripada UMNO. PAS dia tak bunyi apa. PAS habis hilang macam tu je. PAS memang dia duduk diam je. Janji dia dapat pangkat, dia dapat darjat, dia peduli apa? Ada yang kata tadi, sebab apa dia kata, oh kita nak bersangka buruk. Tak bersangka buruk apa? Engkau nak bersangka baik macam mana kerajaan sekarang ni? Engkau nak bersangka baik macam mana dengan kerajaan sekarang ni? Cuba cerita. Apa sangka baik yang kita boleh buat dengan kerajaan sekarang ni? Tahu tak? Saya dah sebut tadi. Saya ulang balik. Tahu tak sekarang yang SPRM sedang menyiasat kes 30 juta skandal test kit yang digunakan oleh kroni, test kit yang dekat hospital pakai tu. Test kit itu sekarang tengah disiasat oleh SPRM. SPRM tengah siasat 30 juta punya projek. Dibagi kepada kroni. So, rupanya test kit tu tak boleh pakai. Belum cerita yang face mask. Tahu tak di Sarawak, ini saya nak cerita. Di Sarawak ada face mask. Sampai di Sarawak, rupanya face mask tak boleh pakai. Ini saya minta DAP Sarawak, PKR Sarawak tak boleh pakai lah. DAP Sarawak untuk pergi buat siasatan atas perkara ini. Buat siasatan atas perkara ini. Apa jadi dengan face mask sekarang ni? Dan konon-kononnya dibuat sekarang ni, apa jadi? Bagi tahu. Sebab itu kalau kita kata kita marah, kenapa ada orang marah, ada orang cerita, kenapa kena pergi pecat pula geng-geng ini kan? Si Kitul ni kenapa kita kena pergi pecat pula ada orang? Kenapa? Saya kata kenapa nak kena pecat? Sebab kalau kita tak pecat pengkhianat, Allah laknat kita. Pengkhianat ini adalah virus, corona virus dalam bentuk manusia adalah pengkhianat. Virus dalam bentuk manusia adalah pengkhianat.
Kau tak faham ke pengajaran yang Tuhan bagi sekarang ni? Ada 2 virus tau. Satu coronavirus, satu virus dalam bentuk Azmin, Zuraidah and Dekeng Sikitul ni. Dan virus ini dikekalkan dalam parti PKR ni. Dalam virus ini dikekalkan dalam parti PKR. Kalau kita tak buang virus ni cepat, kalau kita tak buang virus ni cepat, dia akan merosakkan parti sekaligus dia akan merosakkan negara. Ramai dah kena buang, tapi bagi saya tak cukup. Tindakan oleh disiplin, parti disiplin. Jangan takut. Ini saya nak cerita dengan Mak Kasim ni. Kan? Mak Kasim ni saya nak cerita ni. Siapa Mak Kasim ni? Tiba-tiba ada orang kata, siapa Mak Kasim? Dia ni adalah ketua biro disiplin. Kan? Ketua biro disiplin. Saya nak bagi tahu. Jangan rasa takut. Ini bukannya, ini tindakan tu kena berdasarkan rasional, bukan emosional. Oh, tak apalah. Dia tu dah lama berjuang dalam parti. Kepala bana kau. Yang berjuang dalam parti, Azmin tu dah lama dalam parti tau, khianat juga. Zuraidah tu walaupun baru sikit lah, 2000 berapa dah, 2004, 2005 baru dia masuk ke, 2003 macam dia masuk. Khianat juga. Kira lama lah tu. Kenapa? Lama atau baru bukan penentu dia. Jangan mengambil langkah emosi, ambil langkah rasional. Langkah rasional, mereka pergi Sheraton, buang. Mereka pergi Renaissance, buang. Mereka sekarang ni membawa penggerak komuniti apa, Zuraidah, apa Kejadah nama tu, buang. Apa nak takut? Kau nak takut apa sekarang ni? Kalau rasa takut, kalau rasa tak mampu, letak jawatan. Pikul jawatan tu buat apa? Kalau rasa tak mampu, letak jawatan. Letak jawatan. Senang. Kenapa saya marah sekarang macam ni? Sebab apa? Saya tak nampak. Ini orang-orang bawahan sekarang ini. Dok marah kita. Dok maki kita. Kenapa tindakan kita terlalu lambat? Ramai lagi muka-muka khianat, pengkhianat di kawasan cabang masing-masing. Yang masih lagi memegang jawatan, tak ambil tindakan pun. Tak diambil pun tindakan walaupun laporan dah dibagi kepada pihak yang berkenaan. Saya tahu akan ada orang pergi mengadu kepada pusat nanti. Adulah, bagus. Bawa video sekali-sekali, tunjukkan. Tunjuk video sekali-sekali, saya tak ada masalah. Sebab apa? Kita kena faham. Pengkhianatan ini akan membawa kita ke lembah kejatuhan, bukan setakat kepada parti. Kalau setakat parti tak ada masalah. Negara. Because kita ni bermain dengan negara. Kita nak jual ni, kita bukan nak jual negara. Kita nak jual ni produk untuk membangunkan negara. The moment dia bangun, dia masuk, dia pula yang bagi kroni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau test kit tu anda kementerian mana? Kalau bukan Kementerian Kesihatan, Adham Baba. Siapa dengan Adham Baba? MITI tu siapa menterinya? Azmin. Benda macam ni yang kadang-kadang kita tak ambil perhatian. Kita macam, alah tak apalah, sekarang ni COVID tak payahlah cerita-cerita politik ni. Sebab tak cerita politik lah jadi macam ni negara sekarang ni, huru-hara. Huru-hara ni sebab politik lah. Sebab politik. Kita tak perlulah benda-benda ni semua untuk ni. Satu lagi, bila semalam saya cerita pasal bersatu. Saya dah cerita semalam kan. Bila Salahuddin Ayub mengatakan bahawa dia akan bersedia menerima bersatu kembali ke Pakatan Harapan di Johor. Saya tak setuju. Saya tak setuju bawa bersatu balik ke Pakatan Harapan. Semalam saya sudah sebut dengan panjang lebar. Tengok video saya semalam. Tapi saya ulang sikit. Saya tak setuju bawa balik bersatu ke dalam Pakatan Harapan. Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, Warisan dan parti-parti lain menjatuhkan Muhyiddin Yassin, okey, itu tak ada masalah. Tapi kalau berlakulah benda tu, katakanlah 18 hari bulan ni tiba-tiba jatuh kerajaan, saya akan berhenti buat live. Sebab apa? Susah nak bela kerajaan bang. Especially dalam keadaan sekarang tau. Dalam keadaan sekarang apa kita boleh buat? Kan? Najib dulu habiskan duit, kita nak kena take over, betulkan negara. Bila dah betul negara sikit, take over pula oleh pengkhianat, dia pula habiskan duit. Kerja kita nak take over dan baiki negara je ke? Asyik nak baiki negara je kerja kita. Bang, saya kata, kita tak perlu bersatu nak menang PRU15. Saya sebut semalam, kita tak perlu bersatu nak menang PRU15. Kita takut sangat lagi dalam PRU15 menghadapi PRU15 ni, kenapa? PRU14 dulu betul lah kita kata kita perlukan Mahathir untuk sokongan Melayu. Sekarang ni Mahathir dah tak relevan untuk sokongan Melayu. Selepas peristiwa yang berlaku hari itu, Mahathir dah tak relevan. Untuk sokongan Melayu, Mahathir dah tak relevan. Kita buktikan, tanyalah sekeliling orang yang duduk menyanjung-nyanjung Mahathir sekarang ni. Mahathir, apa Mahathir? Kena ludah lagi ada.
Kita perlu bersatu. Kenapa? Apa sebab kita perlu bersatu? Tak perlu. Semua seat bersatu lepas ini. Saya pesan, semua seat bersatu termasuk di Kedah, langgar. Semua seat bersatu termasuk di Kedah, langgar. Apatah lagi negeri-negeri lain seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, langgar semua. Kita akan langgar semua. Kita bahagi-bahagikan di antara amanah dengan PKR. Bahagi. Kenapa nak takut? Tak yakin pada kemampuan diri sendiri ke? Kalau tak yakin pada kemampuan diri sendiri, tak payah masuk pertanding politik, bang. Tak payah masuk parti, bang. Letak jawatan, bagi kat orang lain. Pikul tanggungjawab tu. Jangan duk memegang jawatan presiden, jawatan timbalan presiden, jawatan naib presiden. Ini apa-apa parti saya sebut semua ni. Tapi kalau rasa tak yakin diri untuk nak menang pilihan raya atas kapasiti diri sendiri, atas kemampuan diri sendiri, atas leadership diri sendiri, tak perlu dah bercita-cita sangat nak megang jawatan. Tak perlu nak pegang jawatan. Letak jawatan je. Bagi kepada orang lain yang mungkin boleh membawa benda ini. Boleh. Kita tak perlukan benda ni. Kita tak perlukan tim bersatu pun. Orang nak marah saya, marahlah. Nak maki saya, makilah. Tapi hakikat, jiwa luka yang dibawanya kepada kita, takkan kita nak maafkan macam tu saja. Dan satu lagi, apa kekuatan bersatu sebenarnya selain daripada Mahathir? Tolak Mahathir from the equation. Ambil Mahathir keluar, apa kekuatan bersatu? Kalau dia nak bersama dengan kita. Nak lantik bersatu jadi ketua pembangkang. Perdana Menteri tu, daripada bersatu, ketua pembangkang tu bersatu. Tak kebanggang namanya tu. Dua-dua daripada parti yang sama. Engkau pernah terfikir tak? Pernah tak terfikir kenapa Mukhriz dan Mahathir tak pernah kena pecat daripada bersatu? Dia orang tak pernah kena pecat daripada bersatu. Kenapa? Agak-agak kenapa? Supaya pembangkang dan kerajaan tu orang yang sama. Parti yang sama. Jadi bila dia orang dah sama, mana demokrasinya? Kat mana letak demokrasinya? Hari ini sudah keluar ada satu surat. Dekat depan tu tulis Mahathir dulu. Mahathir, nama Mahathir dulu. Nama Mahathir tu letak belakang sekali lah. Tak payahlah nak daulatkan sangat Mahathir tu. Letak kat belakang sekali. Kita dah pas dah. Mahathir punya zaman tu dah pas dah. Sepatutnya dia dah. Kalau Mahathir tu saya kata, kalau Tun Mahathir nak orang kenang dia sebagai negarawan, resign. Stop. Dah cukup lah politik Mahathir. Duduk masjid lah. Beramal ibadah lah sekarang ni. Umur dah 90 dah. Rumah kita pergi, kubur kata mari dah. Declare lah saya seorang ini melepaskan segala jawatan. Kecuali ahli parlimen. Dan lepas ini saya tidak akan bertanding lagi. Saya bersara terus daripada politik. Saya nak fokus kepada kehidupan keluarga dan ibadah saya. Cukup. Declare je. Lepas Mahathir siapa? Siapa selepas Mahathir di dalam bersatu? Sebab itu, kenapa timbulnya isu yang Mukhriz sebut pasal, saya nak, kita hendaklah membawa balik bersatu ke dalam PH. Saya dah sebut semalam. Sebab dia tak ada produk nak jual. Dia tak ada produk nak jual. Produk dia orang tak ada nak jual. Mukhriz tak ada produk nak jual. Muhyiddin dia ada. Dia Perdana Menteri. Dia boleh berkempen, dia kata, aku Perdana Menteri. Engkau orang punya perwakilan ini, engkau orang nak apa cakap je, aku boleh bagi. Mukhriz nak jual apa? Aku Menteri Besar Kedah. Setakat kat Kedah boleh lah. Negeri lain aku tak boleh buat apa. So, apa dia boleh jual? Dia tahu ada di kalangan perwakilan, ada di kalangan ahli-ahli bersatu sebenarnya masih lagi marah dengan tindakan yang mana join PN, pengkhianat nasional. Sebab apa? Dia orang keluar daripada UMNO dahulu sebab dia benci dengan UMNO. Sekarang ini bergabung balik dengan UMNO. Sekarang sudah kena maki dengan UMNO pula dekat Johor. Johor sekarang sudah goyang sebab UMNO sekarang ni duk apa? Duk membuli bersatu di Johor. Macam sekarang ni. Kesian. Macam-macam yang dekat komen ni kesian saya tengok. Kesian. Dah tak ada benda nak jual lah. Harga minyak turun, dia kata dah turun dah. Sekarang ni RM30. Apa masalahnya? Mekanisme tu daripada PH. Apa lagi? Kau nak apa? Tol tak mansuh. Sekarang ni kerajaan mansuh ke tol? Bila nak mansuh tolnya? Ni kerajaan korang ni. Kerajaan Islam, kerajaan Melayu ni. Bila nak mansuh tol? Jangan kata mansuh tol. PKP pun dibuka. Masjid tutup. Masjid tutup. Magnum buka, Korang tutup masjid. Magnum korang buka tu apa hal? Ni Melayu ke? Islam ke? Tak ada. Itulah dia. Itu.
Lepas tu kutuk muka orang macam ni, muka orang macam tu. Itu je. Panas. Semua panas. Macam-macam panas. Bagi bantai macam-macam ni. Bagi bantai. Cepat. Cepat. Norman Isman ni. Bagi bantai dia. Berani sangat kan? Berani kat dalam ni, berani lah bang. Bersuara macam ni tak berani. Cuba buat live macam ni. Kita nak tengok kau buat live macam ni. Buatlah. Itu saya kata. Hakikat kerajaan yang ada sekarang ini. Apa dia? Hakikat kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang tidak boleh dan tidak mampu untuk mentadbir negara dia sendiri. Kerajaan yang tidak mampu dan tidak mampu mentadbir negara dia sendiri. Kerajaan pintu belakang yang tidak ada manifesto. Sekurang-kurangnya PH dulu ada manifesto walaupun disailang oleh orang-orang Bersatu dan orang-orang Azmin di dalam Pakatan Harapan dahulu. Dia orang yang sailang. Dan mereka ini sekarang ini berada di dalam kerajaan yang ada sekarang ni. Kalau kamu tuduh PH kencing, yang kencing dulu tu semua ada dalam kerajaan kamu tau. Semua ada dalam kerajaan kamu sekarang ni. Muhyiddin Yassin, Zuraidah Kamaruddin, Azmin Ali, semua ada dalam kerajaan itu sekarang ni. Yang memegang jawatan-jawatan tinggi, itu semualah. Semua-semua tu lah pengencing dulu. Dia berada dalam PH dulu, apa tujuan dia? Melainkan untuk sabotah PH daripada dalam supaya nampak PH ni jahat. Supaya nampak PH ni tak mampu nak mentadbir. Itu je tujuan dia. Sebab itu kita buang pengkhianat. Saya akan pastikan bahawa calon-calon yang bertanding di dalam PKR, at least dalam PKR, parti lain saya tak berani nak cakap. Dalam PKR, pada tahun yang akan datang, PRU 15, saya akan pastikan setiap kandidat yang nak bertanding itu, kita akan vet through. Salah satu benda yang dia kena ada, kriteria yang dia kena ada adalah kemampuan dia bertanding tu untuk apa. Kalau dia tiba-tiba lepas bertanding, beli-beli pula S-Class, mampus, tak payah. Dah start menang pula, beli terus S-Class, tak payah. Tak payah. Tak perlu. Itu bukan objektif engkau nak jadi YB. Beli rumah banglo, berbini 2-3, tak payah. Itu bukan objektif kau jadi YB. Jadi YB kau kena tolong rakyat. Jadi YB kau kena bantu rakyat. Dalam keadaan sekarang ni kau kena nampak bantu rakyat. Saya tahniah saya ucapkan kepada YB-YB yang sekarang ini saya nampak turun padang. Antaranya Akmal Nasir, AMK, Ketua AMK Malaysia. YB Akmal Nasir, Johor Bahru. Best. Tahniah. Ada beberapa YB-YB daripada DAP, daripada Sarawak saya tengok. YB Chong di Kuching. Tahniah. Saya tengok. Banyak yang mampu. Saya tak kata YB-YB daripada negeri, parti-parti lain tak mantu. Tak. Cuma kan saya tak nampak lah kan. Mungkin ada. Cuma saya kata, saya galakkan. Buat lagi. Banyakkan lagi. Rakyat sekarang perlu. Tuan-tuan perempuan, kita tak marah dengan COVID ni. Kan? Sebab COVID ni adalah satu benda yang naturally berlaku. Apa yang kita marah adalah kerajaan yang bodoh. Kerajaan yang tak tahu nak buat apa. Dia bagi moratorium 6 bulan. Dia bagi moratorium 6 bulan. Bulan ke-7 kena bayar lamsam. Dia orang tak tahu ke keadaan rakyat sekarang ni menderita. Dia tak tahu ke kita sekarang ni makan ke tidak. Dapat pula bantuan JKM. Bantuan JKM tu pula dicatu-catu. Dibagi-bagi kepada orang-orang politik. Untuk memastikan sampai. Hanya melalui orang politik tersebut. Aduan ini daripada YB-YB pembangkang. YB-YB pembangkang seperti Akmal Nasir. Aduan ini berlaku. Sebab apa? Sebab pada masa ini mereka nak bermain politik. Itu main politik namanya. Yang kalau kamu nak marah main politik, itulah main politik. Bila bantuan itu sepatutnya sampai kepada rakyat, engkau boleh simpan pula. JKM boleh kata, tak apa, kami tengah tunggu YB ni bagi kelulusan. Tak boleh nak baling cawan ni. Kalau baling cawan ni, ni warna pink. Panjang cerita kita ni. So insyaAllah itu saja daripada saya. Kita nak bercerita panjang pun tak boleh, saya nak tunjuk dah. Banyak benda saya telah nak tunjuk. Tapi saya dah bagi tahu on the gist of it. Parti yang nak jual agama, nak jual bangsa semata-mata untuk pangkat dan darjat tu je. Kita akan pastikan mereka tumbang dalam PRU ke-15 akan datang. Pastikan mereka tumbang dalam PRU ke-15 akan datang. Share video ini. Pastikan mereka tumbang dalam PRU ke-15 akan datang. Bersatu takkan boleh lawan UMNO. Bersatu takkan boleh lawan PAS. Mereka sudah menjadi parti yang akan terkubur selepas ini. Permegian Mahathir nanti dia orang tak ada benda dah. Dia orang tak mampu untuk bergerak dah. Mukris tak mampu. Mukris tu atas nama belakang, sebab nama belakang ni Mahathir je. Kan? Belakang ni Mahathir. Kalau kat depan, kalau kat belakang ni tak ada Mahathir, dia pun tak pergi ke mana. Sebenarnya hakikat dia sebenarnya dia tak lagi ke mana.
Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada malam esok insya-Allah. 3,500, 3,600. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Lawan tetap lawan.